Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dengan izin Allah kita dipertemukan dalam program Kuliah Duha Live daripada Tahfiz Mutmainah, Kampung Baru Pematang Berangan, Sungai Petani, Kedah, Darul Aman. Izinkan saya yang serba kekurangan ini untuk menyambung perbahasan semalam tentang tajuk batas iman dan kufur. Saya ingin mengulangi firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayat Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamu nak mempersenda-sendakannya? Tidak ada maaf bagimu. Sesungguhnya kamu telah menjadi kafir setelah beriman. Berdasarkan ayat yang mulia ini, At-Taubah surah ke-9, di pertengahan ayat ke-65 disambung dengan ayat 66. Tiga perkara ini tidak boleh dipersenda-sendakan, dipermain-mainkan. Yang pertamanya Allah. Semalam kita dah bahas. Allah, kata ulama, di antara maksudnya ialah hukum hakam Islam. Sebagai contoh yang saya baca dalam kitab ini semalam, jelas, hanya dengan menyatakan hukum apa ini, hukum ini sudah lapuk, menyebabkan terbatal iman dan Islam. Kemudian saya menegakkan hujah Al-Quran daripada kitab tafsir Arab Saudi, kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman, dalil suratul Hajj ayat 67, di mana untuk menguatkan hujah bahawasanya syariat Islam, undang-undang yang dicipta oleh pencipta alam ini relevan sepanjang masa. Dikuatkan dengan hujah daripada kitab tafsir H. Zainuddin Hamidi pada muka surat 735. Ayat yang berbeza, Al-Jasiyah ayat 18 juga menyatakan perkara yang sama. Kemudian saya kemukakan dalil hadis Imam Muslim, hadis ke-15 dalam kitab jilid pertama Musikah hadis ini, di mana Nabi Isa alaihissalam sendiri akan diturunkan semula di akhir zaman untuk memimpin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sendiri memimpin kita semua dengan berpandukan kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ketiga-tiga dalil ini jelas bahawasanya relevannya syariat Islam ini berpanjangan sampai ke hari kiamat. Justru jangan kita mempersenda-sendakan, yakni ajaran-ajaran hukum hakam yang terkandung dalam Quran dan juga As-Sunnah. Ia akan menyebabkan terbatal iman dan Islam. Bahkan saya menyebut dalam tafsir Dr. Hamka, juzuk ke-8, cetakan baru, muka surat 151, cetakan lama, muka surat 182. Lebih kurang beliau menyebut, apabila ada keyakinan, ada ajaran lain untuk mengatur masyarakat yang lebih baik dari Islam, maka kafirlah orangnya walaupun masih sembahyang. Itu di antara hujah
Kita tidak boleh, tidak dibenarkan sama sekali mempermain-mainkan, mempersenda-sendakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya memberi maksud ialah hukum hakam Islam. Pada hari ini kita sambung insya-Allah. Yang keduanya yang tidak boleh dipermain-mainkan ialah ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran. Macam mana? Yang disebut ataupun dalam jilid pertama, contoh batal iman dan Islam kerana perkataan ialah disebutkan, yakni di antaranya kalau hendak sangat menurut hukum-hukum Islam, yakni yang terkandung dalam Quran dan As-Sunnah, sampai kiamat kita tak maju, batal iman dan Islam. Kenapa saya pilih contoh tersebut? Kerana saya nak jawab dengan Al-Quran bahawasanya sesiapa yang sudi menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dalam kehidupan, bangsa itu insya-Allah akan menjadi suatu bangsa yang maju di dalam kehidupan di dunia. Mana dari Quran? Saya pilih surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 102 pada muka surat 661. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nazalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyusabbital ladzina amanu wa huda wa busyra lil muslimin. Kita sama-sama dengar maksud ayat dan tafsirannya. Muka surat insya-Allah 661. Surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 102. 661. Alhamdulillah. Saya nak ambil sebahagian saja tafsiran ayat tadi, surah An-Nahl ayat 102. Disebut kenapa kita perlu berpandukan Quran. Jangan kita merendah-rendahkan kemampuan Al-Quran, mukjizat yang mulia ini. Kerana dia sebut di sini huraian atau tafsiran, kerana di dalam Al-Quran itu dan berisi pula dengan undang-undang yang memajukan umat manusia. Maknanya selama mana kita berpandukan kepada petunjuk Allah, Allah telah menggariskan undang-undang dan cara hidup yang mampu memajukan sesuatu bangsa, maka yang dimaksudkan itu hanyalah petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran As-Sunnah. Jadi melesetlah sekiranya ada yang mengatakan kalau ikut Al-Quran kita tidak akan maju dalam kehidupan dunia, kerana di sini dia sebut dan berisi pula ini Al-Quran terkandung dengan undang-undang yang memajukan umat manusia meliputi akhlaknya. Islam mengajar kalau kita nak jadi satu bangsa yang maju, akhlak kita bagaimana? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-Qalam ayat yang keempat. Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memiliki akhlak budi pekerti yang agung. Apa dia akhlak Muhammad? Di antaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni amanah. Apabila umat manusia pemimpin amanah, rakyat amanah, semua kita amanah, kita akan menjadi satu bangsa yang maju. Itu mengikut undang-undang yang telah digariskan oleh Allah. Justru tolonglah, jangan kita menyatakan kalau ikut Al-Quran orang Melayu tak akan maju. Ikut dulu, belum makan lagi dah kata tak sedap. Makan dulu, insya-Allah. Baik, cuma saya nak bawa satu dalil Quran untuk sama-sama kita jadikan pengajaran. Apa balasan Allah apabila seorang Islam, seorang Muslim, dia menolak
petunjuk Al-Quran. Ini dengar baik-baik. Yang pergi buat kerja haji, yang pergi umrah, dengar baik-baik ni. Tajuk kita, batas iman dan kufur. Di antara yang tidak boleh dipersenda-sendakan ialah Allah, hukum hakam Islam dan sebagainya. Contoh. Yang kedua, Al-Quran. Jangan sesekali kita menolak ataupun dalam bahasa Quran mendustakan Al-Quran. Kita menolak panduan yang sempurna daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita menolak panduan Allah dan Rasul, inilah jawapan Allah dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 pada ayat 40. insya-Allah kita sama-sama akan mendengar tafsiran daripada kitab tafsir Ibn Ar-Rahman ini pada muka surat 350. Dengar baik-baik. Ini balasan Allah pada sesiapa yang mendustakan Al-Quran, menolak panduan Allah dan Rasul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Maksudnya, sesungguhnya, tak payahlah, saya terus bacalah bagi tuan-tuan dan puan-puan dengar muka surat 350 insya-Allah ayat ini. 350. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat yang menolak perintah Allah, menolak panduan pimpinan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan yang angkuh merasa dirinya lebih daripada mematuhinya. Makna takabur di sini makna dia merasakan diri dia tidak layak berpandukan kepada petunjuk Allah dan Rasul. Ini takabur namanya. Lagi akan datang insya-Allah kita akan bagi ta'arif apa arti takabur. Oleh kerana dua sifat ini, mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka menolak panduan yang sempurna ini, mereka merendah-rendahkan Al-Quran. Takabur ni makna merendah-rendahkan sesuatu. Kerana dua sifat. Dengar baik-baik. Saya bimbang kita dah pergi buat kerja haji, kita dah buat umrah berulang kali, pulang ke Malaysia tak boleh kalau nak ikut Quran. Jam balik awal. Dengar makna ni, belum tafsir lagi. Dan merasa dirinya lebih daripada mematuhinya. Dia tak layak untuk mematuhi, untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan. Tidak sekali-kali akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Apa dia? Huraian sama-sama dengar. Kalau saya tak bawa kitab, tempoh hari tak bawa kitab, nanti ada orang yang nak petikai. Betul ke dia sebut tu muka surat tu? Betul ke tafsir tu? Tu kadang-kadang kita pun walaupun badan tak ada angin, kepala angin juga. Ustaz ni dia kepala angin banyak, kan? Baik. Tidak sekali-kali akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk syurga sehingga unta masuk di lubang jarum. Semua huraian kita sama-sama dengar. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melakukan kesalahan. Kesalahan apa? Kerana menolak panduan Allah dan panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segi makna huraian. Apakah yang dimaksudkan Allah tidak membuka pintu langit? Yakni huraian atau tafsiran, semasa hidupnya tidak diterima doa dan amal mereka. Siapa yang memiliki tafsir pimpinan Ar-Rahman ni, yang Jawi, muka surat 281. Ini Rumi. Saya rujuk Rumi sebab Rumi ni dia punya kitab lebih kecil, Jawi tu besar sangat. Mudah nak cari. Muka surat 281 kalau Jawi. Yakni semasa hidupnya tidak diterima doa dan amal mereka. Cuba tuan-tuan dan puan-puan dengar.
sewaktu hidup, Waalaikumsalam Puan Ainul Yahya, sewaktu hidup, doa dan amal mereka tidak diterima. Pergi dah Mekah, pergi buat umrah, setiap hari sekali umrah, setiap kali sekali umrah. Masya Allah. Saya pun dah 2 kali haji, 4 kali umrah. Kalau ada rezeki lah, hujung tahun ni nak pergi, nak pergi dengan rumah, nak doa di sana tu mustajab. Bukan maksud di Malaysia ni tak mustajab, tapi dah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut oleh para ulama, ada tempat-tempat yang mustajab doa, kan, dalam Hijr Ismail, di Multazam dan sebagainya. Jadi insya-Allah kalau yang berminat, mana kata kempen pula. Dah kuliah-kuliah kempen biasalah, serampang 2 mata, kan. Bila lagi kita nak kempen ni, ramai tengok ni, esok dah reach 2-30 ribu orang. Saya bagi tahu terus terang lah, saya bukan mutawif. Saya akan menyertai insya-Allah sebuah syarikat Bushra Holiday Sendirian Berhad. Dijangkakan kami akan berlepas ke Mekah dan Madinah untuk umrah 25 November. Boleh hubungi syarikat tersebut ataupun boleh hubungi ejen di sini. Nama dia Ustaz Hafiz. Nombor telefon dia 019 458 6225. Ni cerita nak pergi umrah pula ni. Jadi kita selang 2 hari kita buat umrah, tunaikan umrah di Mekah, Masya Allah. Tapi ayat ni bagi tahu, kerana sifat tadi, doa dan amal mereka tidak diterima. Penat saja, sia-sia je. Allahu Akbar. Saya memohon kepada Allah, aku dah 2 kali haji, 4 kali umrah, ya Allah, kau terimalah. Kalau ada kekurangan tu, ya Allah, ampunkanlah, ya Allah. Kemudian, dan semasa matinya pintu langit tidak dibukakan kepada roh mereka. Itu dia. Roh orang beriman diangkat ke langit. Roh mereka yang mendustakan Al-Quran, merendah-rendahkan Al-Quran, roh mereka tidak diangkat ke langit. Jadi ke mana roh mereka akan ditempatkan? Wallahu a'lam. Tetapi kalau tak salah saya, rujuk ayat yang sama, tafsir Dr. Hamka. Dia kata roh ini ditolak semula ke alam dunia. Dia kata mungkin roh inilah yang menjadi hantu. Betul, bukan saya reka ni. Cuma saya tambah mungkin jadi hantu raya. Ini balasan. Di dunia, doa dan amal tidak diterima kerana kamu menolak Al-Quran, kamu meremeh-remeh, kamu underestimate, memperlekehkan Al-Quran, merendah-rendahkan Al-Quran. Doa dan amal kamu tidak diterima. Dan ketika mati, roh kamu tidak diangkat ke langit. Bagaimana pula di negeri akhirat? Dengar. Yang ini Allah kata pula, di akhirat kamu tidak akan masuk ke syurga. Wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sehingga seekor unta masuk di lubang jarum. Maknanya boleh atau tidak seekor unta yang besar nak masuk melalui lubang jarum yang kecil? Kenapa Allah buat perumpamaan sedemikian? Apa maksudnya? Ini dia Allah nak bagi tahu. Hingga unta masuk di lubang jarum ialah suatu bandingan yang menunjukkan sesuatu perkara yang tidak boleh berlaku. Yakni orang-orang yang demikian sifatnya tidak akan dapat masuk syurga sama sekali. Boleh faham? Jangan merendah-rendahkan Quran.
Tuan-tuan tahu tak tafsir siapa ni? InsyaAllah tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang Nabi doa Allahumma alimhul kitab. Hadis Bukhari. Ibnu Abbas ni sepupu dia kot, kalau tak salah saya lah. Dia doa, ya Allah, berilah kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran kepada Ibnu Abbas. Justru para sahabat yang mulia, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dan para sahabat yang lain senantiasa merujuk kepada beliau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tengok pula ayat yang lain. Dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Mereka tidak meragui kebenaran Al-Quran. Begitu juga tidak meragui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini iman. Kerana keyakinan inilah mereka berjuang dengan harta mereka dan nyawa mereka di jalan Allah. Mereka lah orang-orang yang benar-benar beriman. Justru jangan mempersenda, merendah-rendahkan Al-Quranul Karim, termasuk hadis Nabi semua. Akhir sekali yang ketiga, batas iman dan kufur berdasarkan At-Taubah 65-66. Perkara yang ketiga yang tidak boleh dipermain-mainkan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar contoh yang dibuat dalam kitab ini. Dengar apa dia kata. Soal i'tiqad, keyakinan. Batalnya Islam dan iman, i'tiqad, perkataan ataupun perbuatan. Salah satu batal iman dan Islam. I'tiqad bermaksud keyakinan. Macam mana yang merosakkan keyakinan seseorang? Dengar baik-baik. Atau i'tiqad bahawa kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya untuk orang-orang Arab sahaja. Many years ago, there was an article written by somebody. Satu artikel ditulis oleh seorang hamba Allah ni, di mana beliau menulis dalam akhbar Inggeris The Age. Apa yang beliau sebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengar. Yang beliau sebut bercanggah dengan apa yang dikata. Siapa yang beriktikad dengan yang tadi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diutus oleh Allah untuk Arab, batal iman dan Islam. Dia menulis Muhammad ini, he was a tribal leader. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah ketua suku kaum. Apakah beliau bermaksud Muhammad ini tidak diutus untuk seluruh umat manusia? Adakah untuk Arab semata-mata? Kalau i'tiqad sedemikian, batal. Kita ada dalil Quran. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Surah Saba, surah ke-34 ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Dan tidaklah kami mengutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan kepada seluruh umat manusia, bukan untuk Arab. Ini yang batal akidah ni. Rasa iman dan Islam sekiranya berkeyakinan atau beriktikad Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah hanya untuk Arab. Dalil Quran menyatakan kepada seluruh umat manusia. Ini soalan akidah. Jangan kita mempermain-mainkan soal akidah, yakni
dia boleh menyebabkan batal iman dan Islam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, innama bu'ithu rahmah, sesungguhnya aku dibangkitkan oleh Allah untuk membawa rahmat. Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Dalam surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 107, tadi hadis innama bu'ithu rahmah, ayat Quran menyokong, dan tidaklah kami utuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan membawa rahmat kepada seluruh alam. Maksudnya manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, kesemuanya mendapat rahmat dengan perutusan insan pilihan Allah. Ini kita dengar ada huraian kalau tak salah saya 107 ya ada. Yang ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Taala kepada penduduk dunia seluruhnya. Tolonglah jangan benci kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan diutus untuk Arab ni, kitab tafsir depan yang saya baca ni. Takkan nak komen lagi kot, takkan nak tolak lagi. Tolak kebenaran Al-Quran, haji dan umrah sia-sia. Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Taala kepada penduduk dunia seluruhnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Cuba dengar. Sesiapa yang beriman dan menurut syariat Islam yang disampaikannya, selamatlah dia di dunia dan di akhirat. Dan sesiapa yang kufur ingkar, tak nak ikut, celakalah dia di dunia dan di akhirat. Celaka ni ada perkataan. Jangan kata saya pula kata celaka, guna perkataan celaka pula. Tu susah tu. Ni kitab muka surat 833. Jadi cumanya kita nak bagi tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala 1441 tahun yang lampau. Kemudian para sahabat menyambung tugas yang besar. Para sahabat menyambung tugas yang besar ini, menyebarkan dakwah. Sahabat, mereka impart knowledge mereka, mereka sampaikan ilmu-ilmu Islam berdasarkan Quran dan hadis, turun kepada ulama. Jadi ulama pula menyampaikan risalah yang mulia ini kepada kita. Sebab tu tolonglah jangan hina ulama. Dalam Facebook ni ada dua, saya tak nak mention nama dia. Mereka menghina ulama, dikatakan ulama celaka lah dan sebagainya. Kita tak usah nak marah pula. Cuba kita dengar hadis Imam Bukhari, man ada li waliyan, Nabi sebut, faqad adzantuhu bil harbi. Apa maksud dia? Kata Allah, aku memerangi orang-orang yang memusuhi wali-waliku. Kita dapat ilmu Islam daripada ulama. Innal ulama warasatul anbiya, hadis Abu Daud. Sesungguhnya para ulama ini pewaris Nabi. Kita mencerca ulama, kita memaki hamun ulama. Ni apa cerita ni? Kamu kena ingat, kamu ni ada produk-produk yang kamu keluarkan. Esok orang akan boikot produk kamu. Tak payah hina ulama. Kerana ulama kita dapat ilmu. Allah sebut dalam hadis Imam Bukhari, Allah akan memerangi orang-orang yang memusuhi wali-walinya. Wali ni bukan maksud yang terbang di udara, jalan atas air. Yang jalan atas air itu speedboat.
terbang di udara tu burung. Wali kena tengok surah Yunus. Surah ke-10 ayat 62-63. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Maksudnya, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah ini tidak ada ketakutan dan kedukecitaan. Siapa mereka yang dikatakan wali Allah? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kita cerca, yang kita maki hamu ni, orang yang beriman, bertakwa, ada ilmu agama, memahami agama, yang telah lama berkecimpung dalam bidang dakwah. Kita hina, kita cerca tu tak betul tu. Kita hina, kita cerca. Saya bimbang kalau Allah dah declare war against you, perang terhadap kamu yang menghina ulama, saya bimbang kemungkinan kehidupan kamu tak ada keberkatan. Allah akan menyulitkan segala urusan kamu, dan azab yang sedang menanti kamu di akhirat, azab yang amat pedih. Percayalah. Begitu juga kita mengajak orang ramai, mempelekehkan ulama, menyakiti perasaan mereka. Walaupun hari itu saya sebut ulama anjing, I never mention anybody's name. Saya buat contoh Bala'am bin Ba'ura yang Allah sifatkan ulama Bani Israel yang mustajab doa, tetapi kerana nak hidup mewah umpama anjing. Jadi ulama itu ulama anjing. Bukan saya sebut, I did not mention anybody's name. Itu kena faham. Jadi amat malanglah negara kita ni kebelakangan ni, Masya Allah. Cercaan, penghinaan, mempelekehkan ulama. Saya tak tahulah apa yang Allah nak bagi. Cuma saya boleh berdoa, ya Allah, berilah kesedaran, keinsafan kepada mereka-mereka seperti ini untuk kembali beramal dengan ajaran-Mu yang diterjemahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya kita tidak boleh mempelekehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam soal tadi Muhammad hanya untuk Arab, tak boleh. Itu batal iman dan Islam berdasarkan kitab ini. Akhir sekali lah, bila kita sebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat 56 Al-Ahzab disambung dengan ayat 57. Jangan tengok ayat 56 saja. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu serta ucapkanlah salam sejahtera kepadanya. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Maksudnya siapa yang berselawat ke atas aku dengan satu kali selawat, contoh Allahumma salli ala Muhammad, cukuplah. Allah akan berselawat ke atasnya dengan 10 kali selawat, yakni rahmat Allah. Tetapi ingat, kalau kamu kuat berselawat tapi dalam masa yang sama kamu menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan kamu tidak selamat. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzaban muhina. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan menyakiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umpama tadi contoh, Muhammad hanya untuk Arab.
diutus oleh Allah untuk harap. Itu menyakiti Allah, menyakiti Rasul. Golongan ini dilaknat oleh Allah. Di dunia dilaknat sampai ke akhirat. Dan di hari akhirat kelak mereka akan berhadapan dengan azab yang amat hina. Justru Allah, Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kita mempersenda-sendakannya. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. Kita bertemu lagi insya-Allah. Sebelum saya mengundurkan diri, kalau yang meminati, nanti bila dah tuan-tuan dan perempuan yang beli dah dapat, saya akan ambil satu slot 10 minit atau 5 minit, ajar bagaimana kaedah menghafal ayat-ayat Al-Quran yang saya belajar. Tak perlu bimbang, tak syirik. Kita ambil keberkatan Al-Quran, kita mohon kepada Allah, dan proven, terbukti apa yang saya amalkan selama ini, di samping saya berdoa bermohon pada Allah, saya ada sedikit kemampuan mengingati ayat-ayat Quran dan hadis. Ayat-ayat Quran dan hadis, dan boleh mention quote pula, muka surat. Ini semua anugerah Allah. Jadi insya-Allah harganya RM10, tidak termasuk postage. Kalau satu RM17. Yang hantar RM20 tu saya ucap terima kasih lah. Kita akan manfaatkan insya-Allah. Kalau lagi satu, apa dia yang ni insya-Allah. Kalau lebih daripada satu, insya-Allah postage tu akan dibiayai, ditanggung sendiri oleh saya lah, insya-Allah. Ada tanya macam mana nak dapatkan buku ustaz? Ada, nanti ada sahabat yang jawab. Jadi insya-Allah sekadar itulah kemampuannya ada. Sekali lagi setiap hari saya menyebut, saya memohon keampunan Allah sekiranya berlaku kesilapan, dan juga begitu juga memohon ribuan kemaafan kepada tuan-tuan dan perempuan. Dan saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih di atas sumbangan para pendengar kuliah Duha Live ini. Setiap hari ada je sumbangan, 10 orang, 15 orang. Tak payah mention lah berapa yang masuk. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Yang penting ialah keikhlasan. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati, merahmati apa sahaja yang kita belanjakan di jalan Allah. Mungkin saya dengar kemungkinan bulan 4 ni masih lockdown, mungkin sampai raya. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan ada zakat yang selalu dikeluarkan di bulan Ramadan, why not for a change? Tahun ni infaklah kat Tahfiz Mutmainah. All this while dah bagi dah kawan-kawan tu dah berpuluh-puluh tahun. Tukar haluan sikit, bantulah kami. Kalau kata betul bulan 4, bulan 5 ni tak ada pengajian, tak ada pendapatan, kerajaan pun hanya sekadar mampu bagi bulan 4 dan bulan 5 je. Yang lain tu yang mana kekurangan, kamilah mau tak mau insya-Allah yang akan top up. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan kita bertemu lagi insya-Allah esok dengan tajuk apa arti Islam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh